Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Ya, dan okey, seperti tajuk ya, tajuk hari ini adalah usul undi percaya, undi tidak percaya dan akuan bersumpah antara fakta dan auta. Jadi bila anda baca tajuk, mungkin anda terfikir bahawa saya akan membincangkan berkenaan dengan sama ada besok akan berlaku usul percaya ke tidak percaya ke, atau ada akuan bersumpah baru ke apa ke. No. Saya dah beritahu terus terang dalam satu live yang sehari lepas, anda boleh scroll ke bawah dan tonton. Bila masuk babak politik negara, I don't give a damn anymore. Ya, jangan harap saya nak minta Anwar letak jawatan ke apa ke, itu semua bukan urusan saya lagi. Saya rasa anda kena tanya MP-MP kita yang semuanya dah bacul. Okey, ini bukan urusan saya lagi lah. Saya lebih kepada perlembagaan, menerangkan kepada anda fakta, memberi pencerahan atau menjawab soalan-soalan yang ditanya. Dan ini soalan yang sebenarnya yang ditanya. So ada satu penonton bertanya, apakah beza undi percaya, undi tidak percaya, akuan bersumpah, adakah ianya termaktub dalam perlembagaan? Baik, pertama ya, saya rasa masa dulu ada isu, ada akuan bersumpah, tak ada akuan bersumpah, ada orang petikai, ada orang kata boleh pakai, ada yang kata tak boleh pakai, malah ada pemimpin dari parti-parti tertentu yang kata, especially blok kerajaan, akuan bersumpah ni tak boleh, kalau nak bawa ke parlimen. Seolah-olah bawa ke parlimen buat usul undi tak percaya, ianya lebih berperlembagaan, lebih tepat berbanding dengan akuan bersumpah dan sebagainya. Semua itu mengarut. Ringkasnya, akuan bersumpah mahupun usul percaya, mahupun usul tidak percaya dan sebagainya tidak termaktub di dalam perlembagaan. So, satu tidak lebih berperlembagaan dari yang lain. Kita tak boleh kata, oh, usul percaya lebih berperlembagaan daripada akuan bersumpah, atau usul tidak percaya lebih perlembagaan daripada akuan bersumpah. Itu semua mengarut. Kesemuanya tak ada dalam perlembagaan. Malah perlembagaan persekutuan babak nak uji keabsahan Perdana Menteri mahupun kerajaan, tidak ada sebarang cara yang telah dijelaskan. Tak ada, langsung kosong ya. So maknanya perlembagaan ni dia ada cerita, kalau Perdana Menteri hilang majoriti, apa yang dia harus lakukan. Okey, dia perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk letak jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Dan jika Yang di-Pertuan Agong tidak hendak bubar parlimen, maka secara automatik Perdana Menteri hilang jawatan. Tetapi tidak disebut macam mana nak tentukan majoriti. So maknanya terbuka lah. Dan apa-apa jua perkara yang yang sah di sisi undang-undang dianggap berperlembagaan. Maknanya ia usul percaya, tidak percaya maupun akuan bersumpah, semua ni tak termaktub dalam perlembagaan sebagai cara menentukan majoriti. Tetapi akuan bersumpah adalah berperlembagaan, maknanya ia adalah satu dokumen perundangan rasmi. Okey. Atau jika anda lakukan usul percaya dan speaker membenarkannya, dan kemudian dibuat undi percaya atau tidak percaya, dan undian yang dibuat selepas itu, hasil undian itu, keputusan undian itu dalam Dewan Rakyat, ianya sah, ianya berperlembagaan. Atau kena faham bezanya. Ia punya berperlembagaan, ia menurut undang-undang, ya, ia menurut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Tetapi cara nak tentukan majoriti tidak termaktub dalam perlembagaan. Kau kena buat undi percaya, tidak percaya, SD, ya, tidak termaktub. Maknanya terbuka. Apa jua perkara yang berperlembagaan, maknanya tidak melanggar undang-undang, ya, ianya boleh dilakukan. So kalau contohnya ada 130 MP tanda tangan akuan bersumpah, itu adalah dokumen perundangan yang rasmi. Dia ada akta berkaitan dengan akuan bersumpah ini, ya, dan kemudian Pesuruhjaya sumpah jadi saksi, semuanya ada protokol, semuanya dokumen perundangan yang rasmi yang diiktiraf. Ianya berperlembagaan lah. Walaupun akuan bersumpah sebagai dokumen untuk
menentukan keabsahan PM tidak termaktub dalam perlembagaan, tetapi dokumen akuan bersumpah itu dengan sendirinya adalah berperlembagaan, ianya adalah sah, ianya adalah dokumen perundangan yang boleh dibawa ke mahkamah, diiktiraf di peringkat mahkamah. Ianya adalah satu dokumen perundangan yang serius, anda tak boleh main-main. So itu boleh digunakan. Cuma jika ada contohnya 130 akuan bersumpah, bila sampai ke tangan Yang di-Pertuan Agong, sama ada Yang di-Pertuan Agong mengiktirafnya sebagai bukti Perdana Menteri hilang majoriti, itu adalah atas budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong. Faham? So mengapa orang selalu sebut lebih baik buat lebih berperlembagaan jika buat undi tidak percaya? Walaupun salah, there is no such thing as lebih berperlembagaan jika buat undi tidak percaya atau undi percaya berbanding dengan akuan bersumpah. Tapi mengapa ada MP, ada pemimpin selalu sebut macam itu? Sebab mereka anggap perlembagaan dan sistem pentadbiran di negara ini adalah berdasarkan sepenuhnya kepada sistem Westminster di United Kingdom. Ini tidak betul. Ya, ada unsur-unsur Westminster dalam sistem kita, tetapi ianya berbeza. Dan untuk jelaskan benda tu saya kena buat live berasingan. So di United Kingdom there is such a thing yang pernah dipraktikkan, penekanan diberikan perlu usul percaya atau tidak percaya. Di sini kita boleh buat, tak ada salah. Jika anda lakukan satu undian dalam parlimen, ianya sah, dan keputusan undian itu sah di sisi undang-undang. Malah kalau ianya boleh digunakan sebagai bukti dalam mahkamah. Contohnya ada orang petikai, Perdana Menteri ada majoriti, mahkamah akan mengiktiraf undian yang dilakukan menerusi proses parlimen dan keputusan undian itu. Okay, so it is, tak ada masalah kalau nak buat undi tidak percaya. Tetapi jangan kata undi tidak percaya lebih berperlembagaan berbanding dengan akuan bersumpah. So itu anda perlu faham, ya. Cuma undian yang dilakukan di parlimen, bila keputusan dicapai, so untuk membuat satu usul yang baru, anda tidak akan of course anda tidak jangkakan ia akan berlaku dalam sesi parlimen yang sama. Takkan dalam satu sesi parlimen yang sama speaker akan membenarkan usul undi tidak percaya dilakukan lebih dari sekali. So katakan speaker benarkan usul undi tidak percaya dilakukan dan kemudian Perdana Menteri menang, ya, usul itu maknanya Perdana Menteri masih ada majoriti. Kemudian dalam sidang yang sama tiba-tiba sekali lagi diusulkan buat usul tergempar, nak buat undi tidak percaya, takkan speaker nak benarkan. Dah buat sekali tak apa, kalau nak buat lagi sekali tunggu sidang depan. Jadi keputusannya lebih konkret kerana dalam satu-satu sidang parlimen dah buat, orang akan terima keputusan itu sebagai tidak perlu dicabar lagi sehingga sidang seterusnya. Walau bagaimanapun akuan bersumpah hari ini seorang MP tanda tangan, dia kata dia tak sokong PM, mungkin esok dia tanda tangan baru dia kata dia sokong PM. So dari sudut itu that's why orang prefer usul tidak percaya. Dan usul percaya dengan tidak percaya tu tak banyak beza lah. Kalau orang buat usul percaya, maka PM perlu dapat undi majoriti, ya. So majoriti yang undi maknanya PM ada sokongan majoriti. Kalau orang buat usul tidak percaya, maka kalau majoriti undi tidak percaya, maka PM hilang jawatan. Kalau orang buat usul percaya, majoriti undi percaya, maka PM kekal dalam jawatan. Okay. So anyway, itu untuk menjelaskan kepada anda lah usul percaya tidak percaya dengan akuan bersumpah. Semuanya berperlembagaan, tetapi tidak termaktub dalam perlembagaan sebagai cara menentukan PM ada majoriti ke tidak. Perlembagaan tidak menetapkan bagaimana anda nak tentukan. So jika orang kata perlu buat usul tidak percaya baru nak boleh tentukan PM ada majoriti atau tidak, itu mengarut. Cuma usul tidak percaya lebih diyakini dalam satu-satu sidang parlimen kerana MP tidak boleh ubah fikiran dalam sidang itu. Kalau nak buat usul baru, tunggulah sidang depan, ataupun kalau speaker rasa terlalu cepat sidang depan, mungkin 2 sidang lagi or something like that. Okay, so itu untuk menjelaskan, ya. So
dalam live seterusnya saya akan menjawab soalan, adakah MP-MP Bersatu yang telah mengkhianati Bersatu dan menyokong PMX, adakah mereka boleh dikenakan tindakan di mahkamah atau dihadapkan di mahkamah sekiranya perlembagaan Bersatu dipinda. So ada kenyataan yang dibuat oleh MP, ada kenyataan yang dibuat oleh pemimpin Bersatu, mana satu yang betul saya akan jelaskan sebentar lagi. Okey, so sehingga kita berjumpa nanti, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.